Nampak gayanya sudah bersedia. Dipersilakan untuk meneruskan acara. Kumpulan ketiga akan menyampaikan forum yang bertajuk Insan Terdidik Negara Sejahtera. Dipersilakan. Cubaan suara pendidikan bencana insan minda kelas pertama. Cubaan suara pendidikan pemangkin kemajuan negara. Cubaan suara pendidikan cemerlang negara terbilang. Cubaan suara pendidikan pembelajaran sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam diskusi saya ucapkan buat barisan panel hakim, barisan pendidik, rakan-rakan panel serta hadirin dan hadirat pecinta ilmu sekalian. Saya berasa amat bangga dan gembira kerana telah diberi ruang dan kesempatan untuk bersama-sama hadirin di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Bertambah gemetar pula saya ya apabila diapit oleh ketiga-tiga jejaka yang gagah perkasa. Baiklah, saya Nur Alia Melissa binti Muhammad Hisham selaku pengerusi forum anda pada hari ini akan bersama-sama hadirin untuk mengupas dan mengulas satu isu yang dekat dengan diri kita sebagai khalifah kepada semua makhluk di muka bumi ini. Hadirin, pesyuarat susulan Jemaah Menteri Bilangan 7 2013 yang diadakan pada tanggal 27 September 2013 telah membuat pemilihan visi dan misi yang baharu Kementerian Pendidikan Malaysia. Visi yang telah dipilih ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Justeru, tajuk yang telah menarik minat dan akan dibincangkan oleh ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini ialah insan terdidik, negara sejahtera. Hadirin yang dikasihi, negara yang cemerlang mestilah mempunyai rakyat dan pemimpin yang berpotensi tinggi. Tidak kira dari pelbagai aspek, kecemerlangan sesebuah negara itu boleh dilihat dengan kemampuan rakyatnya yang mampu membawa negara ke mata dunia. Kejayaan ini telah merangkumi pelbagai aspek termasuklah pendidikan, ekonomi, sosial, teknologi maupun sukan. Selain rakyat, pemimpin juga merupakan aset utama kecemerlangan sesebuah negara. Oleh itu, negara yang cemerlang mestilah mempunyai insan yang berkualiti yang mampu membawa negara ke arah kesejahteraan. Baiklah hadirin, sebelum saya mengorak langkah dengan lebih jauh lagi, molek kiranya jika kita berkenalan dahulu bersama ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang pertama, santun dan berbudi orangnya, Saudara Muhammad Qawi Umatin bin Muhammad Zabidi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik-baik sahaja saudari. Di sebelah kiri saya pula, ahli panel kita yang kedua. Wajahnya jika dilihat ada persis orang putih ya hadirin. Saudara Danish Razu bin Hairul. Selamat datang saudara. Persis orang putih ya. Sadari juga apa kurangnya. Manis dan ayu umpama gadis Melayu tak akhir. Terima kasih saudara. Di hujung sana pula, ahli panel kita yang ketiga. Kelihatan agak serius ya di situ. Saudara Ali Naqib bin Hanif. Apa khabar saudara? Sihat saudari. Alhamdulillah. Syukur ya kerana kita dapat bersama-sama rakan-rakan remaja kita dalam majlis ilmu ini. Saudari, seronok juga ya kita berkongsi mikrofon seperti ini. Ya, begitulah nampaknya saudara. Hadirin dan sahabat-sahabat sekalian, bagi membuka tirai perbincangan kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati konsep tajuk kita pada hari ini. Ya, saya rasa ahli panel kita yang pertama sudah bersedia ya. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan panel serta hadirin sekalian. Daripada rentetan yang telah dinyatakan oleh saudari pengerusi sebentar tadi, saya ingin menjelaskan di sini bahawa keberkesanan sistem pendidikan merupakan tunjang utama dalam memajukan sesebuah negara. Oleh itu, dunia pendidikan menjadi tumpuan utama setiap pihak.
berdasarkan visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Bermaksud, pendidikan yang berkualiti akan melahirkan insan yang cemerlang dan mampu memajukan negara ke arah yang lebih baik. Seterusnya, menaikkan nama negara di persada dunia. Namun, pendidikan yang berkualiti memerlukan guru yang mempunyai ciri-ciri yang baik kerana guru memberi impak yang besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap insan. Oleh itu, guru perlulah melengkapkan diri dan lebih bersedia untuk melakukan perubahan. Insan yang terdidik akan menjadikan negara mampu berdaya saing dengan negara maju dan melahirkan rakyat yang bertoleransi, berakhlak mulia serta berilmu. Justru menjadikan negara aman, makmur dan sejahtera. Setakat ini dahulu ya pandangan saya. Kembali bersama saudari pengerusi. Terima kasih saudara. Hadirin, apabila kita berbicara tentang tajuk insan terdidik negara sejahtera, pasti terlintas di fikiran kita bahawa insan yang terdidik merupakan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Bagi melahirkan insan yang terdidik ini, ahli panel kita yang pertama ada mengatakan bahawa guru memainkan peranan yang signifikan bagi menjelmakan pendidikan yang berkualiti. Bagi menambah luas pemahaman, saya persilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjelaskan tentang apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru bagi melahirkan pendidikan yang berkualiti. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum sahabat-sahabat ahli panel dan semua yang hadir dalam dewan ini. Sesungguhnya, ciri-ciri yang perlu ada pada guru untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti ialah guru yang sentiasa melengkapkan dirinya dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta peka terhadap perkembangan pendidikan terkini. Guru yang berkualiti ialah guru yang berinovasi, iaitu mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran alam baharu seperti keupayaan berfikir secara bijaksana, menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Bagi menggalakkan guru kreatif dan berinovasi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai anugerah kepada guru-guru yang cemerlang dalam menyumbang dan menjelak nama di persada antarabangsa. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai anugerah seperti anugerah guru wibawa, anugerah guru inovatif dan anugerah ikon guru. Hal ini akan memberikan semangat baharu kepada semua warga pendidik untuk lebih berusaha melahirkan lebih ramai ilmuwan yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Guru perlu mengajar murid untuk mempraktikkan ilmu dan mengaplikasikannya serta mencetuskan idea baharu bagi menghasilkan insan yang setanding dengan aras antarabangsa bertepatan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2025. Kualiti guru merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kemenjadian murid kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jelaslah di sini bahawa guru yang berkualiti mampu untuk menghasilkan insan yang terdidik negara sejahtera. Saya rasa setakat itu saja yang daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara. Hadirin, pendidikan yang berkualiti terhasil daripada guru yang kreatif dan inovatif. Namun begitu, bukan mudah untuk menjadikan pendidikan itu berkualiti seperti yang kita idam-idamkan. Takut-takut menjadi seperti angan-angan Mak Jemin pula. Betul tak ahli panel sekalian? Tidak dinafikan, dalam usaha melahirkan insan terdidik ini terdapat cabaran besar yang menanti. Bagi mengupas isu ini, saya persilakan ahli panel kita yang ketiga yang sudah lama menunggu. Silakan saudara. Tidak mengapa saudari. Demi saudari, 1000 tahun pun saya sanggup menunggu. Assalamualaikum dan salam perkenalan. Saya berpendapat bahawa cabaran utama dalam pendidikan pada hari ini ialah pembelajaran digital, iaitu kaedah pendekatan pendidikan yang mengaplikasikan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Golongan pendidik disarankan untuk menguasai tentang pengetahuan kandungan, malah turut dituntut untuk mendalami ilmu teknologi dan pedagogi yang bergerak seiring untuk mewujudkan suasana yang kondusif menuju ke arah pembelajaran abad ke-21 selari dengan kehendak Kementerian Pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pembelajaran digital memerlukan capaian internet yang laju dan pantas. Namun begitu, tidak semua sekolah mempunyai kemudahan prasarana untuk mengakses internet, terutamanya di kawasan luar bandar. Puncanya kerana wujudnya jurang capaian internet yang tidak seimbang di kawasan bandar dan di luar bandar. Buktinya,
terdapat 52% pelajar di Sabah yang tidak mampu mengikuti kelas dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana mengalami masalah capaian internet, sehingga terdapat seorang mahasiswi yang terpaksa memanjat pokok ya hadirin, iaitu Viviana, seorang pelajar dari Universiti Malaysia Sabah, untuk menjawab peperiksaan dalam talian. Implikasinya akan menyebabkan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 terbantul. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sekolah yang tidak mampu menyediakan kemudahan bilik darjah yang tidak kondusif, dan tidak semua guru memperoleh pendedahan yang mendalam tentang pembelajaran digital. Kesannya akan maafkan saya saudari pengerusi, situasi Tidak mengapa saudara, teruskan. Terima kasih saudara. Situasi ini mendorong para guru untuk mengaplikasikan kaedah pengajaran secara konvensional, seperti mengajar secara sahala, walaupun sudah tidak relevan pada masa kini untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Telekomunikasi dan Digital perlu berganding bahu bekerjasama bagikan aur dengan tebing untuk menyediakan infrastruktur capaian internet yang berkualiti agar mampu diakses dari seluruh pelosok negara. Konklusinya, hasrat Malaysia untuk melahirkan insan terdidik melalui pendidikan yang berkualiti pasti mampu dijayakan. Sekian, saya kembalikan kepada saudari. Terima kasih saudara. Saya tertarik dengan pandangan saudara yang ada mengatakan bahawa cabaran dunia pendidikan sekarang ialah pembelajaran digital. Hadirin, berbalik kepada pokok perbincangan kita, J. Siegel ada mengatakan bahawa manusia tidak merancang untuk gagal, tetapi mereka gagal merancang. Oleh itu hadirin, semua pihak perlulah merangka tindakan-tindakan yang efektif bagi melahirkan insan yang terdidik dalam kalangan rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi melahirkan insan yang terdidik ini? Bagi menjawab persoalan ini, saya persilakan ahli panel kita yang pertama. Silakan saudara. Saudari pengerusi, terima kasih sekali lagi ya. Pihak kerajaan memainkan peranan yang besar dalam melahirkan insan terdidik, terutamanya melalui dasar-dasar yang diperkenalkan. Antara usaha yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan terdidik ialah penggubalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sebagai bukti, pelan ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2013 untuk mencapai visi dan aspirasi negara dalam melahirkan insan yang cemerlang dalam semua aspek, sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia diwujudkan untuk mendukung falsafah pendidikan negara yang dihasilkan oleh kementerian melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta penglibatan meluas oleh pihak awam. Pendek kata, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mampu melahirkan golongan insan terdidik di negara kita. Sekian daripada saya. Saudari, izinkan saya menambah pendapat ahli panel pertama sebentar tadi. Ya saudara, silakan. Terima kasih saudari. Selain itu, usaha pihak kerajaan bagi melahirkan insan terdidik ialah pihak kerajaan memastikan setiap pelajar memperoleh akses yang sama rata untuk pendidikan. Sebagai contoh, setiap kanak-kanak warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang, taraf ekonomi dan etnik berhak untuk memperoleh akses yang sama untuk pendidikan yang berkualiti agar mampu mencapai potensi diri yang maksimum. Komitmen ini termasuklah pihak kerajaan memastikan setiap pelajar memperoleh tempat masing-masing di sekolah dan kanak-kanak yang kini tidak bersekolah didekati secara proaktif, serta pihak kerajaan memastikan setiap pelajar mencapai standard minimum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu lulus dalam subjek teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Oleh itu, saya sangat yakin bahawa usaha kerajaan untuk melahirkan insan terdidik pasti mampu dicapai. Saya rasa setakat itu sahaja saudari. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara atas penjelasan berkaitan peranan pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha melahirkan insan yang terdidik ini.
Maaf pengerusi, izinkan saya untuk menambah berkaitan penjelasan saudara panel ketiga itu tadi. Ya, saudara, silakan. Terima kasih saudari. Di samping penjelasan saudara panel ketiga itu tadi, usaha yang diambil oleh kerajaan untuk melahirkan insan yang terdidik ialah setiap murid perlu menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian budaya di dalam masyarakat Malaysia telah mewujudkan persekitaran menjadi yang kondusif untuk melahirkan murid yang menguasai bahasa dalam lebih daripada satu bahasa. Sebagai contoh, pelajar yang mendapat pendidikan di sekolah jenis kebangsaan Cina dalam masa yang sama bukan sahaja dapat menguasai bahasa Cina, bahkan dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penguasaan lebih daripada satu bahasa bukan sahaja mendatangkan faedah kepada diri pelajar, malah dapat membantu pelajar untuk menyertai tenaga kerja global. Oleh itu, aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk memastikan setiap murid dari peringkat rendah hingga menengah berpeluang untuk mempelajari bahasa tambahan. Dengan mempelajari bahasa tambahan, pelajar dapat menyelami pelbagai budaya kaum di negara ini. Pendek kata, langkah kerajaan untuk memastikan setiap murid menguasai bahasa tambahan pasti dapat melahirkan insan yang terdidik, negara sejahtera. Nampaknya itu sahaja yang penambahan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Cukup bernasihat pendapat ahli-ahli panel kita. Hadirin dan sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan rakan-rakan pelajar. Selamat datang ke majlis forum kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, tajuk yang sedang dibincangkan ialah Insan Terdidik Negara Sejahtera. Bagi meneruskan perbincangan kita pada pagi ini, saya ingin mengajukan satu soalan buat ahli panel kita yang pertama. Saudara, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah bagi melahirkan insan yang terdidik ini? Silakan. Baiklah saudari pengerusi, untuk melunaskan hasrat negara, melahirkan insan terdidik merupakan komponen yang signifikan. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang kreatif dan kritis. Sukatan pelajaran dan kurikulum perlu mengalami reformasi dan keluar dari kepopong yang statik dan tradisi melalui pertandingan seperti reka bentuk, robotik, laman sesawang dan sebagainya. Secara tidak langsung, pihak sekolah dan warga pendidik tidak lagi boleh bergantung pada buku teks sahaja, tetapi perlu berfikiran secara terbuka untuk mendidik pelajar mereka mencetuskan idea yang kreatif dan kritis. Justru, guru sebagai penasihat perlu membimbing pelajar menjadi pemimpin tanpa banyak campur tangan. Kesimpulannya, golongan muda perlu dicanai untuk menjadi insan terdidik yang cemerlang. Guru memainkan peranan yang penting bagi merealisasikan aspirasi tersebut kerana insan terdidik negara sejahtera. Sekian daripada saya, kembali bersama saudari pengerusi. Terima kasih ya saudara atas penjelasan yang berkaitan peranan pihak sekolah dalam melahirkan insan yang terdidik ini. Hadirin, kita teruskan perbincangan kita dengan mendengar pula penjelasan ahli panel kita yang kedua. Silakan. Terima kasih saudari. Untuk mencambahkan insan terdidik, ibu bapa memainkan peranan yang penting. Menurut hadis, anak diibaratkan kain putih yang akan dicorakkan oleh ibu bapanya. Terlebih dahulu, ibu bapa perlu menitik beratkan ke atas pencapaian akademik anak mereka. Selain menemani anak mereka mengulang kaji dan membuat latihan, ibu bapa juga perlu menjadi suri teladan kepada anak mereka dalam amalan membaca. Konklusinya, banyak membaca dapat melahirkan insan yang luas pengetahuannya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara. Hadirin, sudah terang lagi bersuluh, tugas mendidik insan itu bermula di rumah. Kita teruskan perbincangan kita dengan mendengar pula pandangan ahli panel kita yang ketiga. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Selain itu, para pelajar perlu mempelajari cara untuk memperoleh maklumat dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui terhadap sesuatu yang dipelajari agar mampu mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, mereka boleh menghubungkan disiplin ilmu dan mencipta ilmu baru. Para pelajar juga perlu mempelajari kemahiran kognitif termasuklah penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Pada peringkat yang paling asas, murid-murid perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Oleh itu, saya sangat percaya bahawa cita-cita kerajaan bagi melahirkan insan terdidik melalui pendidikan yang berkualiti
pasti mampu direalisasikan. Sekian, saya kembalikan kepada saudari. Terima kasih saudara. Hadirin, demikianlah tadi kupasan tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Insan Terdidik Negara Sejahtera. Dalam usaha melahirkan insan yang terdidik ini, terdapat cabaran besar yang menanti. Namun begitu, pelbagai langkah boleh dirangka bagi mengatasi rintangan-rintangan tersebut agar kualiti pendidikan negara kita dapat ditingkatkan, sekaligus membolehkan negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Hal ini juga dikatakan demikian kerana peribahasa Melayu ada mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya juga tertarik untuk berkongsi salah satu kata-kata ahli cerdik pandai yang ada mengatakan bahawa orang tanpa ilmu ibarat tong kosong tanpa isi. Nyaring bunyinya namun tak berisi apa-apa. Marilah kita bersama-sama memartabatkan sistem pendidikan negara kita. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, saya rasa masih belum terlambat ya untuk saya ucapkan selamat Hari Guru buat seluruh warga guru di dalam dewan ini. Guru insani, pemangkin generasi madani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Tahniah kerana berjaya melengkapkan forum ini. Anda telah menjelaskan tentang tajuk Insan Terdidik Negara Sejahtera. Baik, soalan saya, apakah kesan-kesannya jika insan terdidik tidak dapat dibentuk? Saya ulang, katakan apakah kesannya terhadap negara jika insan terdidik tidak berjaya dibentuk? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera buat hadirin yang dihormati. Bertemu kita kembali dalam sesi soalan spontan, masih lagi di tajuk yang sama, iaitu Insan Terdidik Negara Sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Hakim atas soalan yang telah diajukan. Soalan yang diajukan berbunyi, apakah kesan-kesan terhadap negara sekiranya insan terdidik tidak berjaya dibentuk? Hadirin, saya yakin dan pasti ketiga-tiga ahli panel kita sudah bersedia dengan jawapan masing-masing. Dengan itu, saya beri ruang dan peluang kepada ahli panel kita yang pertama untuk memberikan jawapan beliau. Silakan. Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Pada pendapat saya, antara kesan terhadap negara sekiranya insan terdidik tidak berjaya dibentuk ialah ekonomi negara akan mundur. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila insan terdidik tidak berjaya dibentuk, hal ini disebabkan oleh pendidikan yang tidak berkualiti. Sebagai contoh, apabila guru tidak menerapkan nilai-nilai serta pendidikan yang berkualiti terhadap pelajar, semestinya negara tidak akan maju kerana tiada insan terdidik.
Jelaslah di sini bahawa kesan terhadap negara sekiranya insan terdidik tidak berjaya dibentuk ialah ekonomi akan mundur. Sekian daripada saya, kembali bersama saudari pengurusi. Terima kasih saudara. Hadirin, kita teruskan perbincangan kita dengan mendengar pula jawapan ahli panel kita yang kedua. Silakan saudara. Terima kasih saudari. Berdasarkan soalan yang telah diajukan itu tadi, pada pendapat saya, negara akan menjadi tidak aman dan huru-hara serta kekacaubilauan semakin berleluasa di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan ketiadaan insan terdidik, negara akan dipenuhi dengan masyarakat yang tidak memiliki akhlak yang mulia dan ilmu yang lemah. Sebagai contoh, isu-isu yang akan berlaku di negara kita ialah isu pembuangan bayi, rasuah, pergaduhan dan sebagainya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh jika tiada insan terdidik di negara kita, maka negara kita akan dipenuhi dengan kekacaubilauan. Saya rasa itu saja ya daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara. Hadirin, kita teruskan perbincangan kita dengan mendengar jawapan ahli panel kita yang terakhir. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi dan juga panel hakim kerana telah mengajukan satu persoalan yang sangat bernas dan muka minda pada ahli panel. Pada pandangan saya, kesan negatif yang negara kita tidak mampu melahirkan insan yang terdidik ialah negara kita tidak mampu mencapai kemajuan. Hal ini dikatakan demikian kerana insan yang terdidik pada asasnya adalah insan yang beradab, seimbang dari aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Sebagai contoh, insan yang tidak berilmu dan berakhlak akan menyebabkan mereka tidak mampu memberi sumbangan kepada negara dari segi tenaga kerja, pengurusan dan pemerintahan. Oleh itu, terbuktilah bahawa kesan negatif tidak mampu melahirkan insan yang terdidik mampu menyebabkan negara kita tidak mampu mencapai kemajuan setanding dengan negara lain. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara. Hadirin, demikianlah tadi jawapan ketiga-tiga ahli panel kita yang cukup membuka minda. Kesan-kesan sekiranya insan terdidik tidak berjaya dibentuk di negara kita ialah ekonomi negara akan mundur, negara akan tidak aman dan berkicau bilau dan negara tidak mampu mencapai kejayaan. Hadirin, malam kian terang, bayangkan jelas menunjukkan bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam melahirkan insan yang terdidik. Diharapkan segala yang dirancang tidak menjadi hangat-hangat tahi ayam maupun menanam tebu di bibir sahaja. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Dengan pendidikan, anda mampu mengubah dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembentangan forum yang bertajuk Insan Terdidik Negara Sejahtera. Terima kasih kepada pasukan forum dari daerah Kota Star. 1, 2, 3 pun telah. Giliran seterusnya kumpulan keempat. Segala mantra dibacanya sudah. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Meneruskan acara, majlis mempersilakan kumpulan keempat untuk memperdengarkan forum mereka yang bertajuk Pendidikan TVET Pembangunan Modal Insan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi ilmiah. Salam Forum Remaja. Salam Malaysia Madani. Salam keluarga Malaysia. Salam ukhuwah kejayaan ummah. Yang dihormati barisan panel hakim bijaksana, penjaga masa yang masih setia, ahli barisan panel yang saya kasihi dan para hadirin sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam majlis sinergi indah ini untuk merungkai idea-idea global selaras dengan kemajuan generasi Z. Hadirin, TVET merupakan singkatan bagi Technical and Vocational Education Training atau di dalam bahasa Melayu ia dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. TVET merupakan satu proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan di industri. TVET bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Skop TVET berdasarkan skop kemahiran pekerjaan kemahiran NUSS yang diterap dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Hadirin hadirat, saya Muhammad Syarul Daniel bin Muhammad Syaril selaku pengerusi forum anda pada hari ini ingin membawa anda menelusuri tajuk Pendidikan TVET Pembangunan Modal Insan. Bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, TVET di Malaysia bukanlah satu perkara biasa kerana TVET sering disalah erti sebagai peluang kedua dan hanya layak kepada individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Namun, stigma itu sudah labut di telan zaman kanak kini. Kehadiran TVET kian mendapat perhatian dari majikan. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, eloklah saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang sudi hadir pada hari ini. Persis dengan peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, hadirin sekalian, saya akan mulakan dengan ahli yang pertama yang tanpa sikap berdarah kacikan di sana, Saudari Zahid Sufyan binti Ahmad Sufyan. Apa khabar saudari? Kabar baik saudara, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Sama-sama saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang tanpa segan silu tetapi bijak kata-kata, Saudari Nurul Hafizah binti Muhammad Zulhilmi. Apa khabar saudari? Kabar baik saudara. Baiklah saudari, dan tidak dilupakan ahli panel kita yang terakhir yang tampak begitu semangat dalam memuaskan tajuk kita pada hari ini, iaitu Saudari Tasnim binti Khalid Wong. Apa khabar saudari? Kabar baik saudara, apa pula kabar saudara? Kabar baik juga saudari. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari-saudari dan selamat datang saya ucapkan juga. Baiklah, berbalik semula kepada topik kita pada hari ini yang bertajuk Pendidikan TVET Pembangunan Modal Insan yang menimbulkan pelbagai persoalan-persoalan seperti apakah kelebihan TVET ini dan bagaimanakah kita memperkenalkannya. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya akan ajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari, setiap insan mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh itu, saya ingin bertanyakan kepada saudari, apakah kelebihan TVET ini dalam melahirkan modal insan pada masa hadapan? Silakan saudari. Terima kasih saudara. Sama-sama. Terima kasih Tuan Pengerusi yang tampak bersemangat ya pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati juga nampak begitu bersemangat kerana untuk kita mengikuti forum kita pada hari ini. Baik, bagi menjawab soalan yang dilontarkan oleh Tuan Pengerusi, berdasarkan idea yang berlegar-legar di benak fikiran saya, kepentingan utama pendidikan teknikal dan vokasional adalah untuk membuka peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam bidang akademik. Umum mengetahui bahawa usaha untuk mendapatkan peluang pekerjaan profesional seperti doktor perubatan, pensyarah dan akaunten memerlukan pelajar mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik masing-masing. Sebaliknya, terdapat anak-anak yang tidak mampu mendapatkan keputusan cemerlang, tetapi mereka lebih meminati pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal dan vokasional. Misalnya, dalam bidang kulineri, di mana pelajar yang menyertai TVET, mereka berpeluang untuk mempelajari bagaimana menjadi seorang chef secara praktikal. Peluang dan ruang ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran bagaimana corak pekerjaan mereka pada masa hadapan dan seterusnya mampu mencari pekerjaan sejurus tamat pembelajaran. Tuntasnya, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ini adalah sangat penting kerana ia membuka peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam bidang akademik. Tetapi program ini lebih khusus kepada pelajar yang berpotensi dalam bidang teknikal dan vokasional.
Itu sahaja idea daripada saya. Kita berbalik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudari Zahid Sofia kerana telah memberikan huraian yang mantap sekali sehingga berjaya memukau sidang hadirin sekalian. Baiklah, seterusnya saya akan ajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua yang bernama Nurul Hamiza. Saudari, apakah kelebihan TVET ini dalam melahirkan tenaga mahir dalam bidang yang tawarkan? Silakan saudari. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi untuk soalan yang diajukan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan TVET ini mampu melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal dan tertentu. Bukan sahaja TVET menumpukan dalam bidang kemahiran, malah TVET kini mengetengahkan pembelajaran yang selari dengan transformasi industri 4.0. Tuan-tuan dan puan-puan, hal ini memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih bidang-bidang yang mereka inginkan. Contohnya bidang kulineri, bidang perhotelan dan bidang automotif. Bidang-bidang ini memerlukan tenaga kerja yang mahir agar setiap peringkat kerja dilaksanakan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila pelajar mempunyai kemahiran seperti dalam bidang automotif, mereka ini bukan sahaja dapat menjadi seorang mekanik yang bertauliah, malah mereka mampu menjadi pemilik pusat servis kenderaan yang termuka di negara kita maupun di mata dunia. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kebolehan TVET ini dapat melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi dan juga kompeten. Itu sahaja pandangan saya. Berbalik semula kepada pengerusi. Terima kasih saudari atas huraian itu tadi. Jelaslah bahawa bidang TVET mampu dapat melahirkan tenaga mahir yang berjaya. Baiklah, seterusnya saya akan terus dengan mengajukan soalan yang seterusnya kepada saudari Tasnim. Saudari, apakah kelebihan TVET ini dalam mendepani situasi yang tidak menentu? Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi yang bermisi dan bervisi hari ini serta ceria menjadikan forum hari ini lebih menarik. Hadirin dan hadirat, dalam benak fikiran saya, pendidikan teknikal dan latihan vokasional ini penting sebagai alternatif kepada pendidikan tertiary yang tidak meyakinkan. Dalam mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu ketika ini, golongan pelajar tersepit untuk meneruskan pelajaran di peringkat pengajian tinggi atau bekerja demi untuk mendapatkan wang untuk membantu sara hidup diri dan keluarga. Oleh itu, pendidikan teknikal dan latihan vokasional ini mustahak sebagai alternatif kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk menyambung pelajaran di universiti atau college serta mampu untuk mendapatkan pekerjaan secara terus selepas tamat pengajian. Malahan, pelajar TVET kini diiktiraf setaraf dengan pemegang diploma dan mampu untuk mendapatkan gaji yang bermaruah. Tahap keboleh pasaran graduan TVET mencapai 60.5% dari 14,000 graduan kohort ketiga yang kini berjaya menyambung pelajaran dan bergelar sebagai usahawan muda. Hal ini terbukti apabila Kabarul Auji Amran yang berusia 32 tahun merupakan graduan TVET yang kini mampu membuka peluang pekerjaannya sendiri. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Izharnya, pendidikan TVET ini penting sebagai alternatif kepada aliran pengajian lain yang tidak menepati situasi atau minat seseorang. Itu sahaja pendapat saya. Berbalik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih saudari atas huraian itu tadi. Hadirin hadirat sekalian, buah fikiran dan idea yang disampaikan oleh mereka tadi sangatlah tepat berada di atas landasan dalam membulatkan tekad terhadap TVET. Hadirin, isu ini semakin hangat dibicarakan. Oleh itu, saya akan teruskan lagi dengan sekali lagi mengajukan soalan kepada ahli panel kita. Bolehkah saudari? Boleh ke saudara? Teruskan. Baik saudari. Saudari, apakah langkah utama yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi memartabatkan pendidikan TVET? Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, umum mengetahui bahawa semua pihak memainkan peranan penting bagi memperkenalkan TVET kerana TVET ini mampu melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dalam bidang perindustrian.
Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlulah komited untuk memperkukuh dan memperhebat institusi TVET bagi membentuk sinergi, terutamanya melalui institusi pendidikan. Antaranya, langkah pertama yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan menggiatkan usaha untuk mengubah tanggapan masyarakat terhadap pendidikan TVET. Tanggapan masyarakat terhadap pendidikan TVET ini dapat diubah melalui kempen-kempen penerangan yang boleh dilakukan di sekolah maupun di tempat awam. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menghebahkan kejayaan lulusan pendidikan TVET bagi menarik minat serta membuka mata golongan muda untuk menceburi pendidikan TVET. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menambahkan bilangan sekolah teknik dan vokasional bagi melatih lebih banyak tenaga kerja negara. Latihan-latihan yang dilaksanakan juga boleh dilaksanakan dengan kerjasama pihak swasta. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui kerjasama ini akan dapat melahirkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kriteria keperluan industri negara. Perdana Menteri juga meluahkan keyakinan bahawa setiap tenaga kerja mahir terlatih yang dilahirkan melalui program TVET berupaya melakukan satu anjakan perubahan yang konkret menjadi tenaga kerja mahir serta berupaya mencipta pekerjaan mereka sendiri berbekalkan kemahiran yang dimiliki. Oleh itu, semua institusi TVET bawah pelbagai kementerian diseru agar bersatu dan bergabung sebagai kolaborasi unggul lagi bersepadu bagi melatih warga Malaysia, khususnya anak-anak muda. Saya rasa Tuan Pengerusi juga boleh bersetuju dengan pendapat saya. Tak begitu, Tuan Pengerusi? Benar sekali, saudari. Berbalik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudari Tasnim kerana telah memberikan pemikiran dunia kelas pertama. Jelaslah bahawa pihak kerajaan juga mengambil bahagian dalam memperkasakan pendidikan TVET. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan teruskan lagi forum ini dengan mengajukan soalan kepada saudari Nurul Hamizah. Sesungguhnya saudari, saudari, tenaga pengajar juga memainkan peranan yang penting dalam memperasakan TVET. Oleh itu, saya ingin bertanyakan kepada saudari, apakah peranan pendidik dalam memperkenalkan TVET kepada orang ramai? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi untuk soalan sebentar tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja kerajaan yang memberikan peranan penting dalam perkenalkan TVET ini, malah guru-guru juga perlu menjadi dorongan utama dalam memperkenalkan dan memperluaskan TVET ini kepada remaja kini. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dianggap sebagai seorang yang profesional dan mereka ini mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pendidikan TVET. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menawarkan sebanyak 1,200 institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan lebih 200,000 pelajar TVET. Kewujudan institusi ini memberikan peluang dan ruang kepada guru-guru untuk memperkenalkan dan memperluaskan TVET ini kepada pelajar mereka. Seramai lebih 125 orang guru terlibat dalam pelaksanaan modul kelestarian pedagogi TVET selari dengan kurikulum abad ke-21. Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Universiti Malaysia iaitu Dr. Dorothy berkata, dunia digital harus diseratkan selari dengan pendidikan serta mengetengahkan teknologi yang sangat sinonim dengan transformasi industri 4.0. Revolusi ini memupuk pengetahuan dalam bidang teknikal dan menjadi platform e-pembelajaran yang lebih terbaik. Tuntasnya tuan-tuan dan puan-puan, pelajar yang dilahirkan bukan sahaja mahir dalam bidang kemahiran, malah mereka dapat menyesuaikan diri dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Itu sahaja hujah saya. Baik semula kepada pengerusi. Terima kasih kepada saudari Nurul Hamizah. Jelaslah bahawa tenaga pengajar juga merupakan pihak paling penting dalam melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Seterusnya saya akan ajukan soalan kepada Zahid Sufian. Saudari, apakah peranan ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berdaya saing dalam bidang TVET? Silakan saudari. Terima kasih saudara.
Terima kasih Tuan Pengurusi yang masih lagi mempunyai tenaga antonim. Walaupun ini adalah soalan yang terakhir telah dilontarkan kepada kami. Alhamdulillah, suasana masih lagi meriah nampaknya. Kalau begitu, saya akan teruskan dengan idea-idea yang melekar di benak fikiran saya. Langkah utama untuk memartabatkan TVET ialah ibu bapa haruslah menghapuskan persepsi negatif kepada positif terhadap pendidikan TVET. Mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob pernah berkata, Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan haruslah menghapuskan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan TVET merupakan kelas kedua atau tidak relevan. Ibu bapa yang bijak haruslah mengenali siapa anak mereka, apa minat anak mereka dan apa kecenderungan anak-anak mereka. Kajian secara pemerhatian dan bacaan haruslah dilakukan agar kita membuka keyakinan terhadap pendidikan TVET. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Jerman, Jepun dan Perancis merupakan salah satu negara yang menggalakkan pelajar mereka menyertai TVET di awal pendidikan. Hasilnya, anak-anak muda mereka sudah ditanam minat dan cita-cita berkaitan dengan teknikal dan vokasional seperti menjadi seorang chef terkemuka, jurutera dan tukang kimpal yang berjaya. Di Malaysia, purata pendidikan TVET sudah merangkumi sebanyak 45% kerana pelajar tingkatan 3 sudah melangkah masuk ke sekolah yang menawarkan jurusan teknikal dan vokasional. Dengan ini, janganlah menutup peluang kerana target menjadikan anak-anak sebagai pensyarah, doktor dan akauntan. Tetapi, bukalah mata dalam bidang teknikal dan vokasional seperti penyimpanan, perindustrian dan masakan. Izharnya, bukalah mata seluas-luasnya dalam bidang ini kerana mereka dapat melahirkan generasi yang berdaya saing dan kreatif. Baik, itu sahaja hujah daripada saya. Kita berbalik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudari Sari Sylvia kerana masih berada dalam keadaan semangat walaupun itu merupakan soalan yang terakhir yang saya ajukan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, manifestasi ala baharu perlu dijadikan mekanisme bagi ancakan paradigma pendidikan TVET. Landasan cara berfikir harus diubah dari konvensional agar berfikiran horizon dapat diluaskan agar TVET menjadi sasaran utama para ilmuwan. Hadirin hadirat sekalian, itu adalah hujahan daripada kami. Sekian sahaja mengenai pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Pak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Apa yang kita rancang pada hari ini, itu menjadi bukti mapannya sesebuah negara. Ayolah kita martabatkan pendidikan TVET. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sinergi. Ya. Saya menjemput Perdana Hakim untuk membuka soalan sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, saya ke lubang kerana dia menjaya berforum dengan dengan kau. Baik, soalannya dengan soalan saya akan bacakan sebanyak 2 kali. Bagaimanakah peranan anda di sekolah dalam mengubah persepsi rakan sebaya anda supaya kelas aliran TVET menjadi pilihan utama pelajar? Saya ulang. Bagaimanakah peranan anda di sekolah dalam mengubah persepsi rakan sebaya anda supaya kelas aliran TVET menjadi pilihan utama pelajar? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam majlis sinergi IMAI ini untuk merungkai persoalan yang baru diterima oleh Barisan Panel Hakim. Persoalan yang kami terima ialah bagaimanakah peranan anda di sekolah untuk mengubah persepsi rakan sebaya agar DVET menjadi aliran pilihan. Oleh itu, saya membuka persoalan ini kepada ahli-ahli panel. Persilakan. Izinkan saya. Baik, saudara. Baiklah, saya sebagai rakan sebaya di sekolah akan mengajak kawan-kawan saya membawa mereka ke institusi TVET yang dapat memberikan mereka pengenalan tentang program TVET ini. Sebagai contoh, membawa mereka ke tempat kolej TVET di kawasan yang berdekatan seperti di Alostar, di Langkawi juga dan di Shah Alam. Kesannya mereka ini dapat mengenali TVET dengan lebih mendalam dan mungkin mereka akan memilih TVET ini sebagai pilihan utama mereka. Oleh itu, sebagai seorang rakan, saya akan mengajak kawan-kawan saya pergi ke tempat-tempat kolej vokasional. Boleh berfungsi. Terima kasih, saudari. Seterusnya, saya membuka kepada ahli panel lain untuk menjawab soalan ini. Izinkan saya, Tuan Pengerusi. Baiklah, saudari, teruskan. Seperti yang panel pertama kita katakan tadi, bahawa dia akan mengajak rakan sebayanya ke institusi TVET. Selain daripada itu, kita juga boleh mengajak rakan sebaya kita untuk pergi menyertai program kempen yang dapat mengenalkan kita tentang jurusan-jurusan yang ditawarkan di TVET. Sebagai contoh, jurusan kulineri, jurusan perhotelan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mengajak rakan sebaya kita untuk menyertai kempen-kempen yang diadakan, mungkin rakan sebaya kita akan lebih tertarik dan minat untuk menceburi bidang TVET ini. Oleh itu, sebagai rakan sebaya, kita haruslah mengajak rakan sebaya kita agar kita mempelajari dan mengenali apa itu TVET serta mengenali apa itu kebaikan TVET. Berbalik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih, saudari. Saya teruskan lagi dengan ahli panel kita yang bernama Sani Sufia. Silakan, saudari. Terima kasih, saudara. Tepat sekali hujah yang dilontarkan oleh kedua-dua ahli panel kita. Tetapi berdasarkan idea yang berlegar-legar di benak fikiran saya, jika saya merupakan salah seorang pelajar TVET, saya akan memperkenalkan kepada rakan-rakan sebaya saya tentang pendidikan teknikal dan vokasional. Sebagai contoh, saya akan mengajak mereka cara untuk memasak, cara untuk membuat manisan dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai pelajar jika saya sebagai seorang pelajar TVET, saya akan memperkenalkan pada mereka apa itu pendidikan teknikal dan vokasional. Itu sahaja hujah daripada saya. Kita balik semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih, saudari. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah memberikan pandangan mereka mengenai persoalan ini. Hadirin hadirat, ayolah kita secara langkah berganding bahu untuk menjayakan program TVET bagi menghasilkan modal insan yang berjaya pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sinergi ilmiah.